Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sedang mengalami revolusi yang berkaitan dengan konsumsi, di mana untuk pertama kalinya, kelestarian alam ditempatkan di atas kenyamanan. Starbucks dan McDonald's telah menukar straw plastik dengan straw kertas beberapa tahun yang lalu. Apple juga telah menghapuskan pengecas dan earphone dari aksesori yang disertakan bersama iPhone. Hal ini menimbulkan keraguan tentang apakah perusahaan besar barat yang mengikuti prinsip keuntungan di atas segalanya benar-benar serius dalam melakukan pelestarian alam atau apakah terdapat kepentingan tersembunyi yang tidak terlihat. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Saat ini, masyarakat tidak asing lagi dengan istilah kelestarian alam. Negara-negara yang semakin maju cenderung lebih sering menggunakan istilah ini dan bahkan menetapkan standar yang tinggi dan mengharuskan negara-negara lain untuk mengikutinya. Namun, pandangan ini menjadi alasan bagi negara-negara yang sedang berkembang untuk merasa tertindas oleh negara-negara maju. Jika dilihat dari konteks sejarah, pandangan mereka sebenarnya memiliki kebenaran. Tarik kembali ke awal abad ke-19 hingga ke-20. Negara maju hari ini sedang berlumba-lumba dalam pengeluaran dan penggunaan produk, tetapi pada masa itu mereka sedang berusaha keras dalam pengeluaran dan penggunaan produk. Pada tahun 1913, tokoh legenda Amerika Henry Ford memperkenalkan kaedah pengeluaran barisan kepada industri kenderaan bermotor, yang menjimatkan kos pengeluaran dan meningkatkan keberkesanan pengeluaran. Industri lain mengikuti contoh itu. Ketika itu, harga barang-barang di negara barat turun dengan ketara. Tingkah laku penggunaan orang ramai beransur-ansur meninggalkan permintaan tradisional dan menjadi satu tindakan yang memuaskan kehendak dalaman. Setelah mengalami Perang Dunia I dan II, penduduk Eropah dan Amerika Syarikat terpaksa kembali ke kehidupan yang sederhana. Tetapi tidak lama selepas itu, dunia menyaksikan gelombang pembangunan ekonomi selepas perang, dan pengeluaran produk dalam jumlah besar menjadi tidak terbendung. Kemudian, disebabkan oleh dua elemen penting, penggunaan produk menjadi sinonim pada zaman itu. Elemen pertama ialah munculnya iklan televisyen. Pada petang hari bulan Julai 1941 di New York City, penduduk setempat sedang menonton televisyen hitam putih, bersedia untuk menonton perlawanan bola tampar. Namun sebelum perlawanan bermula, penonton melihat jam tangan Bulova terbaru muncul di skrin televisyen. Ini adalah iklan televisyen pertama di dunia. Sejak itu, orang akan terangsang untuk membeli walaupun berada di rumah. Elemen kedua adalah populariti getah. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, bahan mentah untuk produk plastik dikeluarkan daripada sekatan ketenteraan. Penggunaan swasta dalam jumlah besar telah menghasilkan pengeluaran plastik yang banyak. Walau bagaimanapun, mungkin tidak ramai yang tahu bahawa beg plastik asalnya dicipta dengan tujuan penjagaan alam sekitar. Sebelum beg plastik wujud, orang ramai menggunakan beg kertas untuk membungkus barang. Oleh itu, manusia telah menebang banyak pokok untuk menghasilkan beg kertas. Hal ini membuat seorang saintis dari Sweden bernama Sten Gustaf Thulin sangat bimbang. Untuk menyelamatkan dunia, Thulin telah menghabiskan banyak masa untuk mencari alternatif. Akhirnya, dia mencipta beg plastik yang murah dan tahan lama. Ketika itu, dia percaya bahawa beg plastik adalah produk yang paling mesra alam kerana ringan, mudah disimpan, dan boleh digunakan berulang kali. Walau bagaimanapun, dia telah salah menilai sifat manusia yang sentiasa mementingkan keselesaan. Setelah beg plastik ditemui, manusia benar-benar menyukai produk ini, tetapi tidak menyukai penggunaan semula. Oleh itu, pembuangan banyak produk plastik menjadi masalah alam sekitar yang paling teruk. Seiring dengan perkembangan zaman, negara-negara baru yang kaya mula memberi perhatian kepada alam sekitar. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu juga secara beransur-ansur mempromosikan isu-isu berkaitan untuk melindungi masa depan bumi. Walau bagaimanapun, di pasaran barat yang dikawal oleh kapitalisme, perubahan alam sekitar awalnya agak kasar. Untuk syarikat-syarikat, ini bermakna kos meningkat dan keuntungan berkurang. Daya saing syarikat menurun dan mungkin akan menjejaskan kutipan cukai kerajaan. Oleh itu, ramai negara masih menggunakan pendekatan soft promotion dan tidak memasukkan undang-undang yang tegas dalam peraturan. Pada tahun 2015, video seekor penyu dengan hidung tersumbat oleh straw viral di internet. Banyak orang terkejut dan kesan video ini adalah larangan penggunaan straw plastik di seluruh dunia menjadi topik hangat. Syarikat-syarikat besar juga memutuskan untuk mengikuti aspirasi orang ramai dengan menggunakan straw kertas yang lebih mesra alam, menggantikan straw plastik yang sukar dimusnahkan. Yang paling terkenal di antaranya adalah Starbucks dan McDonald's.
Kedua-dua syarikat ini berhenti menyediakan straw plastik secara berterusan dan beralih kepada straw kertas untuk pelanggan. Oleh itu, mereka diberi gelaran syarikat mesra alam. Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, kontroversi muncul. Pengguna menyedari bahawa straw kertas lebih sukar digunakan daripada straw plastik dan boleh mempengaruhi rasa dan kesan minuman. Untuk memperbaiki pengalaman pengguna, McDonald's memutuskan untuk menambah ketebalan straw kertas, tetapi tidak dijangka ia sebenarnya membawa masalah yang lebih serius. Menurut dokumen dalaman yang dikeluarkan pada tahun 2019, McDonald's mengakui bahawa kilang kitar semula yang mereka bekerjasama tidak dapat memproses straw kertas yang diperkuatkan. Ini bermakna straw kertas yang dianggap boleh dikitar semula oleh pengguna sebenarnya tidak berbeza daripada sisa pepejal biasa. Kemudian, sebuah badan perlindungan alam sekitar mendedahkan satu laporan yang membuktikan bahawa straw kertas tidak ramah alam sama sekali, kerana produk kertas memerlukan penebangan pokok sebagai bahan mentah. Penggunaan tenaga dalam proses pengeluarannya adalah lebih tinggi sebanyak 10% berbanding produk plastik dan ia mengambil 4 kali ganda lebih banyak air. Tambahan pula, produk kertas lebih berat berbanding plastik, jadi ia memerlukan lebih banyak bahan bakar semasa pengangkutan. Saat ini, banyak syarikat makanan dan minuman telah memutuskan untuk menggugurkan straw kertas dan menggantikannya dengan gelas yang boleh diminum untuk mencapai matlamat pengurangan plastik yang sebenar. Walau bagaimanapun, kontroversi mengenai straw kertas sekalipun sementara diselesaikan, tetapi kes berikutnya menunjukkan isu baru yang tersembunyi di sebalik isu alam sekitar iaitu kepentingan perniagaan. Subjek utama dalam kes ini adalah syarikat Apple. Pada tahun 2020, mereka mengumumkan bahawa pelanggan yang membeli iPhone 12 tidak akan lagi menerima pengecas dan earphone wayar. Apple pada masa itu mengeluarkan laporan yang menyatakan bahawa berdasarkan jualan dan pengguna masa lalu, terdapat 700 juta pasang earphone dan 2 bilion pemutar cas kilang di seluruh dunia. Dan semua aksesori ini masih boleh digunakan pada masa itu. Oleh itu, Apple berpendapat bahawa dengan menghentikan pembekalan aksesori percuma, ia akan memaksa pengguna untuk terus menggunakan produk lama mereka. Dianggarkan setiap tahun, pengurangan lebih daripada 2 juta tan karbon dioksida boleh dicapai bersamaan dengan penggunaan bahan mentah dan pembuangan sisa yang sukar diukur. Walaupun kata-kata yang diucapkan kelihatan baik, langkah Apple ini cepat menimbulkan kontroversi. Di mata ramai pengguna, tindakan pengurangan karbon bukanlah satu-satunya yang dilakukan oleh Apple, tetapi kos pembuatan dan penghantaran juga merupakan perkara yang lebih penting. Pemerintah Brazil adalah salah satu yang paling tidak puas dengan tindakan ini. Mereka bahkan menyatakan bahawa Apple tidak dapat membuktikan bahawa tindakan ini membantu alam sekitar secara substantif, tetapi merosakkan hak pengguna adalah suatu fakta, oleh itu mengancam untuk mengharamkan jualan atau mengenakan denda. Dari perspektif yang objektif, tuntutan pemerintah Brazil memang ada beberapa kebenaran. Media di UK sebelum ini menerbitkan satu laporan yang menunjukkan bahawa selepas Apple menghentikan pembekalan pengecas dan earphone, mereka tidak hanya menjimatkan kos yang besar, tetapi juga mendapat keuntungan besar. Menurut data sehingga tahun 2022, selepas pelaksanaan polisi baru Apple, hampir 200 juta unit iPhone telah dijual di seluruh dunia. Kos yang telah dijimatkan adalah sehingga 5 bilion pound sterling. Selain itu, pengguna yang memerlukan aksesori sebenar terpaksa membeli aksesori kilang asli, yang telah memberi Apple peningkatan pendapatan lebih daripada 200 juta pound sterling. Kes Apple hanya merupakan sebahagian kecil dari isu-isu di pasaran modal. Saat ini, terdapat beribu-ribu syarikat yang bermain di belakang nama alam sekitar, tetapi dengan polisi tersebut, mereka mendapat keuntungan yang luar biasa. Jika kita mengambil fokus ke peringkat negara, isu alam sekitar menjadi lebih tidak dapat diselesaikan. Seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, negara maju yang terutama berada di Eropah dan Amerika Syarikat, telah merosakkan alam sekitar semasa pembangunan mereka. Tetapi mereka telah mencapai kemajuan yang tinggi dengan tidak mengambil kira alam sekitar pada masa itu. Namun kini, mereka menggunakan nama alam sekitar untuk mengehatkan negara membangun. Di mata negara yang tertinggal, semuanya tidak adil. Sebagai contoh, Republik Demokratik Kongo yang miskin mempunyai banyak hutan hujan tropika. Hutan hujan ini menyerap sebanyak 150 juta tan metrik karbon dioksida setiap tahun. Tetapi, di bawah lapisan bumi di bawah hutan hujan, terdapat kekayaan minyak mentah yang merupakan cara untuk menyelamatkan ekonomi negara itu. Jika mereka ingin mengekstrak minyak, mereka perlu merosakkan hutan hujan. Oleh itu, ramai negara maju dan organisasi alam sekitar menentang tindakan tersebut.
Namun, Kongo memberikan jawapan yang jelas. Mereka perlu menghasilkan wang untuk membantu rakyat keluar dari kemiskinan. Pada akhirnya, negara ini tidak mempunyai kelebihan untuk menjadi pahlawan penyelamat bumi. Secara keseluruhan, isu alam sekitar tetap menjadi kontroversi dalam dunia yang tidak adil ini. Walaupun terdapat syarikat hijau yang memajukan idea yang baik, masih ada banyak orang miskin yang berjuang untuk mencari makanan dan tempat tinggal. Mencari keseimbangan antara realiti dan idealisme sentiasa menjadi cabaran yang tidak dapat diatasi. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.